dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung balik tentang hadis yang kita baca pada kuliah yang lalu. Pada kuliah yang lalu kita telah baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai Nabi sebut, "Iza ahabballahu 'abdan nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbib." Fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Di mana Nabi kata Allah ni bila dia kasih pada seseorang hamba dia akan berfirman kepada Jibril bahawasanya si Anu bin si Anu ni aku kasih kepada dia. Maka hendaklah kamu Jibril kena kasih juga pada orang ni. Lalu Jibril mengasihinya dan Jibril mengisytiharkan kepada penduduk langit dengan mengatakan, wahai makhluk yang berada di langit, sesungguhnya si Anu bin si Anu ni Allah Ta'ala telah kasih kepada dia dan aku telah mengasihinya, maka kamu sekalian kena kasih juga pada orang. Lalu kasih sayang itu diturunkan, diterjemahkan dalam hidup seseorang itu di atas muka bumi dengan keadaan berbagai-bagai bentuk kebaikan di dalam hidup, keberkatan, sakinah, macam-macam lah. Dan sebahagian besar kita telah cerita amalan-amalan yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala ni kasih kepada kita dan suka kepada kita dengan sabit hadis Nabi SAW, sabit dengan ayat suci Al-Quran Karim. Cuma sebagai sambungannya, demikian juga kata Nabi SAW, wa iza abghadallahu 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulanan fayubghiduhu Jibril summa nada fi ahli sama innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu fayubghidunahu summa tud'u lahul baghdha'u fil ardh. Demikian juga apabila Allah dia bencikan pada seseorang hamba dia. Kuliah yang lalu kita bahas pasal cinta Allah Ta'ala. Jadi Nabi kata hak bawah ni pula, begitu juga Allah bila dia benci pada seseorang hamba dia akan juga berfirman kepada Jibril, mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya si Anu bin si Anu ni aku benci pada dia, maka hendaklah kamu membencinya. Dan Jibril pun membenci orang ini. Lalu Jibril mengisytiharkan kepada penduduk langit dengan mengatakan, sesungguhnya si Anu bin si Anu Allah Ta'ala benci kepada dia dan aku telah membencinya, dan kamu sekalian juga kena benci pada orang ini. Maka benci itu akan turun, diterjemahkan dalam hidup seseorang dalam keadaan berbagai-bagai bentuk lah. Dengan tidak berkat hidup, ketenangan apa semua tidak ada. Ini dia. Jadi benci Allah secara umumnya kita tahu taklah Allah ni membenci hamba dia secara rambam gitu, tidak. Kerana kita semua tahu tentang luasnya rahmat Allah dalam berhubung dengan hamba-hamba dia. Tak perlu bercakap kita hak buat amalan lah. Tengok dari sudut orang yang buat dosa, bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bagi orang yang melakukan dosa kepada aku sehingga menggunung ke langit. Kita pun tak tahu langit ni tinggi mana. Tapi Allah Ta'ala kata kalau buat dosa sampai ke langit sekalipun, sampai ke langit ni tak tahulah dosa besar apa yang dia buat. Kita rasalah kalau dah dia ni kaki, orang panggil kaki arak sebagai contoh, 40 tong satu hari duk minum, kita rasa tak sampai lagi besar dosa dia sehingga ke langit. Kerana kita tak tahu langit ni tinggi mana, keluasan dia. Tapi Allah nak menggambarkan begitu luasnya rahmat Allah dalam berhubung dengan hamba-hamba dia. Kalau jahat sekali macam mana pun sehingga menggunung ke langit, kalau dia memohon keampunan daripada aku, bertaubat kepada aku, Allah Ta'ala kata aku terima taubat ni. Aku terima taubat dia. Apakah segala dosa ni? Aku tak peduli, kata Allah. Dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak diceritakan tentang luahnya rahmat Allah ni. Ini Nabi kata orang yang melakukan maksiat tergelincir kepada maksiat sehingga langgar perintah Allah Ta'ala pada waktu siang hari,
masuk pada waktu malam, kalau dia bertaubat, menyesal di atas perbuatan dia pada siang hari tersebut, menyebabkan dia angkat tangan berdoa kepada Allah, mohon keampunan daripada Allah. Nabi kata nescaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Kalau dia buat maksiat pada waktu malam, menjelang waktu siang, dia rasa menyesal dengan perbuatan yang dia buat, yang dia lakukan, sehingga dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, minta keampunan, Nabi kata nescaya Allah Ta'ala ampunkan. Nak boleh ke Allah Ta'ala benci pada seseorang hamba dia disusah? Orang yang jahat macam mana pun tidaklah Allah Ta'ala lepas pada dia buat jahat itu mati terus ke, ditimpa terus ke bala ke atas diri dia, tak ada. Tamu-tamu kita umat Nabi Muhammad tak semayang pun diberi nyawa, diberi kesihatan yang baik, dengan harapan supaya hidup terus ke depan. Mungkin ada waktu untuk dia nak bertaubat, untuk dia nak berubah, diberi peluang oleh Allah Ta'ala. Tidaklah kata hari ni tak semayang, esok pakai mati terus lah, hidup tak ada guna juga. Allah Ta'ala bagi peluang. Nak cerita luahnya rahmat Allah. Tetapi bila mana dalam hidup seseorang itu dia telah melampaui batas dalam kehidupan, di saat Allah Ta'ala larang sesuatu benda, tiba-tiba langgar itu, dia telah melampaui batas, maka di situ dalam hadis ni menyebut akan timbulnya benci Allah Ta'ala terhadap seseorang itu. Luah-luah ada kita ni, tapi dah perbuatan tu jadi mengapa. Sebagai contoh, sifat yang malu dalam kehidupan kita sebagai manusia ni wajib kena ada. Wajib kena ada sifat malu. Bahkan disebut dalam hadis, malu ni sebahagian daripada iman. Walaupun para ulama membahaskan apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW kaitan malu itu dengan sebahagian daripada iman, tak apalah. Tapi nak cerita secara umumnya, Nabi kata malu ni sebahagian daripada iman, menunjukkan malu kena ada bagi setiap orang. Cuma di antara kita orang lelaki dengan orang perempuan, malu ni kena lebih pada orang perempuan. Tiba-tiba sifat malu ini sudah tidak ada kepada orang yang sepatut kena lebih ada sifat malu. Berlaku kepada di kalangan orang perempuan, sudah hilang sifat malu. Maka di situ dia akan timbul benci Allah. Di saat Allah Ta'ala suruh ada sifat malu dalam hidup ni, tiba-tiba orang yang sepatut kena ada lebih sifat malu, dia yang hilang sifat malu ni. Di sini akan timbul benci Allah Ta'ala terhadap seseorang itu. Kita kata dari sudut adab, orang lelaki kata buat benda ni, kalau nak bahasnya, kalau dia buat, kita kata tak ada sifat malu, tapi dari sudut adab kita kata patutlah orang lelaki. Sebagai contoh, nak buat contoh macam mana? Katalah naik motor duk menerak gitu, duk buat Spiderman. Dan kalau nak bahas dari sudut hukumnya, tak boleh lah. Tak boleh kerana salah satunya memudaratkan orang lain kemungkinan. Yang keduanya boleh memudaratkan diri sendiri, capuk diri dalam kebinasaan dengan keadaan bahaya macam tu, menerak atas motor. Kita tengok-tengok, anak lelaki. Boleh tak? Tak boleh lah buat begitu. Tapi dari sudut adat kita kata, padanlah anak lelakinya buah sungguh. Tiba-tiba menerak atas motor ni berlaku pada orang perempuan sebagai contoh. Maknanya dia cari dari sudut adat. Apabila sudah hilang sifat malu begini keadaannya, maka di situ dia boleh timbul sifat benci Allah Ta'ala terhadap seseorang. Hak sepatut kena ada, jadi tak ada. Sepatut kena lebih, dia yang tak ada. Ni dia. Dan Nabi sebut dalam hadis, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ni hadis merupakan sindiran daripada Nabi SAW. Jika kamu tidak ada sifat malu, fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang kamu nak buat. Ni. Sebab tu orang kita, kalau kita tengok kadang-kadang perbuatan seseorang tu, kita hok tengok, kita rasa malu. Apatah lagi dia hok buat tu, sepatut-patut kena lebih lah, kena ada sifat malu, tapi tak ada. Dan betul Nabi kata, orang ni kan tak ada sifat malu, dia nak buat apa dia buat. Kita hok tengok ni jadi malu pula. Ni dia. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dalam riwayat lain, fa'al ma syi'ta. Apa yang kamu nak buat. Jadi sifat malu ni kena ada. Kadang-kadang setengah orang
Ada disebut dalam hadis, bila orang tak ada sifat malu, kadang-kadang dia ni buat maksiat. Waktu malam buat maksiat, masuk waktu siang, orang tak tahu, orang sekeliling tak tahu dengan kemaksiatan yang dia buat. Kawan dia pun tak tahu, orang dekat-dekat pun tak tahu. Kerana Allah Ta'ala tutup aib dia, tak ada siapa tahu. Tiba-tiba dia yang buka aib dia, kerana malu tu tak ada. Duduk kat kedai, minum dengan kawan-kawan, bercerita tentang kemaksiatan, sedangkan tak ada siapa tahu, kerana Allah Ta'ala tutup aib dia. Yalah, jahat dia tu mungkin berdosa di sisi Allah, kemaksiatan yang dia buat berdosa pada sisi Allah, tapi tak ada orang tahu yang dia buat mana tak ada apa dia, kerana Allah Ta'ala tutup aib. Tapi siang, waktu pagi duk cerita pula, oh aku malam tadi begini. Nabi sebut dalam hadis, orang yang melakukan maksiat diampunkan dosa oleh Allah kalau dia mohon keampunan, kecuali orang yang menzahirkan dosa hak dia buat. Dia buat maksiat, tak ada orang tahu, berdosa di sisi Allah, lalu dia mohon keampunan daripada Allah, Allah Ta'ala ampunkan dia. Kecuali orang yang melakukan maksiat, tiba-tiba dia yang jahat, maknanya yang menghebohkan maksiat dia. Kecuali orang yang seperti ini, kata Nabi, tak akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Kita kata, Nabi kata tak diampunkan dosa oleh Allah, dah kalau dia bertaubat, takkan Allah Ta'ala tak ampun? Kita jangan duk nampak kalau dia bertaubat, kita kena nampak adakah Allah Ta'ala nak buka hati dia untuk bertaubat kepada Allah. Kerana dibimbangi takut-takut Allah Ta'ala jadi begitu dalam hidup. Oleh kerana Nabi kata, mu ni tak ada sifat malu sehingga duk heboh pada orang kemaksiatan yang kamu buat. Nabi sebut orang seperti ini takkan diampunkan dosa oleh Allah, takkan diampunkan. Kita kata, kalau dia bertaubat takkan Allah Ta'ala tak ampun. Banyak dalam hadis, banyak dalam Al-Quran, selain daripada syirik semua Allah Ta'ala ampunkan. Dibimbangi, takut-takut kerana perbuatan dia menghebohkan, buka aib dia sendiri, bimbang takut Allah Ta'ala tak buka hati dia untuk nak bertaubat sehingga mati dia. Dan ada mungkin kena dengan maksud yang disebut oleh Nabi SAW. Tak diampunkan di situ bukan Allah Ta'ala tak ampun, dia yang tak ada kesempatan untuk memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebab apa duk heboh tu? Kerana telah hilang sifat malu dah, tak malu dah. Hak buat maksiat malu pada Allah tu tak ada dah. Yang manusia sendiri pun tak malu juga, duk heboh juga. Jadi malu ni salah satu sifat yang perlu ada kepada kita orang Muslim. Malu dengan Allah, malu dengan keadaan sekeliling. Ini dia, kena ada sifat malu. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila tidak ada sifat malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Tentang hadis ni, iza lam tastahi, kalau tuan-tuan baca kisah ni mungkin boleh dikongsi lah, tapi nak kata ada kaitan dengan perbahasan kita ni lagilah sedikit, tapi dah lalu dah tentang hadis ni. Rasa cerita ni kita boleh ambil manfaat. Tentang hadis iza lam tastahi, kalau tuan-tuan baca dalam ilmu hadis, kita di kalangan banyak-banyak perawi hadis di sana mempunyai seorang ulama yang masyhur, bukan ulama lah, kira jaguh besar dalam ilmu hadis, iaitu anak murid kepada Imam Malik bin Anas. Nama dia ni Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi ni salah seorang anak murid Imam Malik bin Anas, dan di kalangan anak-anak murid Imam Malik ni, dia di antara yang paling siqah, yang paling dekat dengan Imam Malik bin Anas, iaitu nama Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi nama dia nya Abdullah bin Maslamah bin Al-Qa'nab Al-Harisi. Ini kalau kita baca dalam hadis, dia di antara jaguh hadis Al-Qa'nabi. Dia cerita sebelum jadi ulama yang besar, jaguh dalam ilmu hadis, Al-Qa'nabi ni dia kata zaman muda dia, ni
Dia ni kaki nabis. Disebut dia ni kaki nabis. Nabis ni dia tak pergi ke arak, tapi ke arah tu lah minuman yang diperang, sehingga bila mana minum akan jadi mabuk. Kalau kita ni buat air tuak lah, air tuak mungkin air tapai, gitulah. Nak kata arak seketul tu sebotol tu tak lah, tapi air hak asal boleh minum, dia perang sehingga lama, menyebabkan bila mana minum jadi mabuk. Dia ni Al-Quran Nabi ni kaki nabis. Dan dia juga watak dia ni jadi samsing kampung lah. Dia kisah dia berlaku di Basrah, di tempat yang dia duduk. Jadi itulah kehidupan aku. Kaki Nabi duduk dengan mabuk cara Nabi lah. Dia tak sampai tahap mabuk sehingga ke arak begitu. Jadi dengan watak-watak dia begitu, satu hari Al-Quran Nabi kata, aku nampak seorang yang mempunyai pengaruh duk lalu berjalan lah. Seorang ni nampak macam tokoh besar lah dia ni, nampak hebat lah dia kerana ada pengikut dia, iaitu Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj ni tok guru besar hadis, bahasa kita mudah-mudah kat, tok guru besar hadis di Basrah. Syu'bah bin Hajjaj. Sufyan As-Sawri apa semua di kalangan para ulama yang ke belakang ni mensikohkan Syu'bah bin Hajjaj. Hebat, seorang yang hebat. Jadi kata Al-Quran Nabi, satu hari aku duduk dengan cara aku begitu, aku tengok Syu'bah bin Hajjaj ni berjalan, dan dia ni mempunyai pengikut, nampak adalah orang yang hebat, ulama besar, tokoh yang besar, maka adalah penghormatan sebahagian di kalangan masyarakat yang mungkin pengikut dia. Sehingga Al-Quran Nabi kata, aku tak boleh tengok orang ni, nampak lebih dia. Dan dia ni samsing kapur, jadi nampak lebih bila lalu jalan gitu. Al-Quran Nabi, dari riwayat kata Al-Quran Nabi, sehingga bila tak boleh tengok orang ni kerana nampak macam lebih daripada dia, sehingga aku pergi tahan Syu'bah bin Hajjaj ni di tengah-tengah jalan. Dan aku bertanya kepada orang, siapa dia orang ni, nampak hebat, ada pengikut apa semua ni. Orang ramai jadi pelik, tak kenal kau mung ni Syu'bah bin Hajjaj. Inilah Syu'bah bin Hajjaj. Dah tok guru besar hadis, sebahagian besar orang memuliakan dia, tiba-tiba mu tak kenal. Mana jahil sangatlah hidup ni. Siapa tak kenal ulama, tak kenal tok guru besar. Inilah Syu'bah bin Hajjaj. Dan Al-Quran Nabi dengan cara dia duduk dengan samsing dia, dengan tak tahu apa, duk mabuk, heran apa ulama kau tok guru, ikut dia. Tapi apa, aku tak boleh tengok kerana ada pengaruh duk ikut apa semua, jadi nampak lebih daripada dia, sedangkan dia di samsing juga. Orang kata ni Syu'bah bin Hajjaj. Dia kata, siapa dia Syu'bah bin Hajjaj? Tok guru besar hadis, orang yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Al-Quran Nabi kata, dah tok guru hadis, cuma baca hadis kat aku saja, dia buat main. Kalau cerita 6 jahanam, geng-geng samsing kampung duk minum air, P. Romli masuk, P. Romli tak ganggu pun dia, cuma P. Romli tu pakaian tu nampak lebih sikit, ada kerih macam, nampak lebih lah pendekar begitu. Samsing kampung tak boleh tengok, nampak lebih begitu. Waktu jadi gigi kacau tu, tolong order ming, apa nama, kopi, bubur kicap apa semua saja buat main, nampak orang dia lebih. Jadi Al-Quran Nabi kata, dah mu orang yang meriwayatkan hadis, baca hadis kat aku nak dengar. Macam ragging lah, ragging. Dah mu hadis baca, aku nak dengar. Sehingga Syu'bah kata, buat apa aku nak baca hadis kat mu? Mu bukan nak murid aku pun, dan mu bukan nak belajar hadis pun. Dan kalau nak belajar hadis sekali pun, orang tak mengaji dalam bentuk macam ni, tahan-tahan orang tiba-tiba suruh baca apa tak tahu ke apa. Jadi nak buat apa baca hadis kat mu dia? Bukan nak mengaji hadis pun. Jadi Syu'bah lawan dia. Lalu Al-Quran Nabi dia kata, aku keluarkan senjata aku, keluarkan senjata aku, bunuh di hadapan Syu'bah bin Hajjaj. Nilai ulama tak ada bagi diri dia. Sehingga Al-Quran Nabi kata, tuhaddisuni au tujadrihu. Mu nak baca tak hadis kat aku, ataupun aku cederakan kamu? Dia urut Syu'bah. Tahan Syu'bah di tengah-tengah jalan tu, orang rasa pelik dah, tak reti mulia ke orang ke dia ni urut pula. Dah mu nak baca tak hadis tu, hadisuni au tujadrihu.
Mu nak baca tak hadis kat aku ataupun aku cederakan tak. Jadi bila dia ugut Syu'bah dalam banyak-banyak meriwayatkan hadis. Syu'bah kata baiklah, kalau dah mu nak dengar sangat hadis, aku sebut satu hadis kat mu. Syu'bah kata. Syu'bah bin Hajjaj sebut hadis ni. Syu'bah kata an Rabi'i an Abdullah bin Mas'ud al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau mu tak ada perasaan malu dalam hidup, buatlah apa yang kamu nak buat. Nak ugut otak guru ke, buatlah apa yang kamu nak buat. Sebab mu tak ada sifat malu dah. Tak pandai hormat orang, tak pandai apa semua, tak ada sifat malu, buatlah. Jadi Syu'bah bin Hajjaj dalam banyak hadis dia meriwayat, dia sebut hadis ni pada Al-Quran Nabi. Sehingga Al-Quran Nabi kata bila dibaca hadis ni kepada aku, dia jadi satu taparan yang hebat bagi diri aku, sehingga aku rasa betul-betul tersindir dengan diri aku ni bila mana mendengar hadis ni kata Al-Quran Nabi. Dan bila kena begitu pada Syu'bah, kena hadis ni, dia rasa macam jatuh maruah dia, macam hidup tak ada maruah apa semua. Aku lepaskan senjata, menyebabkan aku lari daripada Syu'bah, sehingga aku lari balik ke rumah. Aku arah kepada ibu aku supaya tuang ke semua nabi-nabi yang diperang, kerana rumah dia ni jadi pot di kalangan geng-geng dia untuk minum lah. Dia tuang ke semua nabi-nabi yang ada yang diperang. Maka dia pesan pada ibu dia, petang nanti mungkin di kalangan kawan-kawan aku ni mari nak minum, nak apa, macam tiap-tiap hari lah, macam biasa. Cakap kepada mereka, Nabi aku sudah tuan dan aku pun tidak ada di rumah. Sehingga Al-Quran Nabi kata, aku keluar daripada rumah, keluar daripada Basrah, dan aku menuju ke Madinah, bawa diri. Bila aku duduk di Madinah, aku melazimi hidup aku di masjid Nabi. Dan di situlah aku nampak seorang ulama yang besar duk mengajar dalam masjid Nabi, iaitu Imam Malik bin Anas. Sehingga aku melazimi kuliah Imam Malik bin Anas, duduk dalam majlis ilmu dia, sampai satu masa mengaji dengan Imam Malik, sehingga Al-Quran Nabi ini menjadi orang yang jaguh dalam ilmu hadis. Jadi anak murid Imam Malik bin Anas, hak paling dekat. Dan bila aku habis belajar apa semua, aku nak balik ke Basrah balik, dengan harapan aku ni pula nak mengambil hadis-hadis daripada Syu'bah bin Hajjaj, sebab dia ni tokoh yang besar. Dah habis dah dengan Imam Malik, nak balik ke Basrah lah, dengan harapan boleh mengaji pula dengan Syu'bah bin Hajjaj ni. Aku buat mengaji dulu. Dan bila aku balik bertanya kepada orang di manakah Syu'bah bin Hajjaj, orang ramai bagi tahu Syu'bah bin Hajjaj telah meninggal dah. Maka Al-Quran Nabi kata, tidak adalah hadis-hadis yang aku dapat meriwayatkan melalui jalan Syu'bah bin Hajjaj, melainkan satu hadis, iaitu iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Hadis yang dia buat beli dulu, ingat, dan dia dapat meriwayatkan hadis itu. Ini Al-Quran Nabi. Maksud cerita ni maknanya, sebab itulah kita dalam hidup diminta supaya sentiasa buat kebaikan. Cari kebaikan sebanyak mana hak kita boleh buat. Walaupun kebaikan tu kadang-kadang nampak biasa ataupun nampak kecil, kita buat. Bergerak ke arah yang baik, kerana kita tidak tahu kesempatan mana dalam hidup kita yang dapat mengubah kehidupan kita. Dengan kebaikan kita itu hak kita buat, kita tak tahu kebaikan yang mana boleh mengubah keseluruhan dalam kehidupan kita. Minta supaya dibuat baik, ini dia. Jadi mengenai hadis itulah. Jadi hidup ni kena ada sifat malu. Kalau tak ada, tambah-tambah berlaku kepada orang yang sepatut kena ada lebih sifat malu, maka di situ boleh timbul benci Allah Ta'ala terhadap seseorang. Begitu juga tentang langgar perintah Allah. Buat maksiat, semua kita tak boleh buat. Disebut mukallaf, tak boleh langgar perintah Tuhan, tak boleh buat maksiat pada Allah Ta'ala. Kalau buat, berdosa. Tiba-tiba langgar perintah Tuhan, buat maksiat ni berlaku kepada orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala dengan luas. Orang awam, orang pengetahuan yang sedikit-sedikit, orang hak pertengahan, semua tak boleh buat dosa, tak boleh langgar perintah Tuhan. Tiba-tiba langgar perintah Tuhan ni,
berlaku kepada orang yang diberi ilmu yang sangat luas oleh Allah Ta'ala. Orang lain baca Quran hanya sekadar boleh baca je, nak memahami Quran terpaksa kena mengaji, tengok penterjemahan. Kamu baca Quran, kamu boleh faham sebab Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia. Orang lain baca hadis tak faham, kamu baca hadis boleh faham kerana aku bagi kepahaman itu kepada kamu. Baca kitab orang lain tak berapa faham, kena mengaji lagi, kamu baca sendiri kitab kamu boleh faham kerana aku bagi ilmu kepada kamu. Tahu tentang batas hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala sepadan-sepadan ya Allah Taala, tentang apa kehendak Allah Taala dalam hidup, semua kamu tahu kerana aku bagi ilmu kepada kamu. Tiba-tiba di saat aku larang benda ni, aku larang benda ni kepada semua orang yang disebut sebagai mukallaf, tiba-tiba kamu yang mempunyai ilmu langgar perintah aku. Maka benci Allah Ta'ala akan timbul pada orang yang seperti ini. Kamu hak mempunyai ilmu, kamu hak faham perkara agama, mu sendiri hak duk tipu orang. Sedangkan orang hak kadang-kadang tak ada apa faham sangat, lebih sekadar basic-basic saja, tak buat maksiat, tak langgar perintah aku, kamu hak faham dilanggar. Maka di situ dia akan timbul murka Allah Ta'ala terhadap seseorang. Dia bila berlaku telah melampau dah. Dia sudah ada kita kata, oh orang tu buat begini-begini, kita kata terpadang lah, mungkin dia tak tahu ke, dia jahil ke dalam hidup, tak belajar ke, orang kata ada sabit. Tiba-tiba ustaz buat benda ni sebagai contoh. Allah nak bujah apa? Kita sendiri pun kita rasa tak boleh nak terima hakikat. Kita bila orang kata cerita, kita kata si mamak tu buat benda ni, buat benda ni, kita kata oh teruk dia, padang dengan jahil dia, dengan duduk tak tahu apa mungkin, tapi dia buat dengan jahil dia dosa. Tapi bila kita bercerita pada orang ni, ustaz ni buat ni, kita kadang-kadang tak boleh lagi terima benda tu. Allah, macam mana boleh terjadi? Allah lagi lah, kerana dia yang mengetahui, aku yang bagi ilmu dan aku yang larang, tiba-tiba kamu yang lakukan. Ini dia. Ini perbuatan yang boleh menimbulkan benci Allah. Demikian juga sifat yang bakhil. Sifat yang bakhil ni semua orang tak boleh ada. Tak boleh ada kerana sifat yang buruk, dilarang dalam agama. Jangan bagi ada sifat yang bakhil dalam diri. Tiba-tiba bakhil muncul di dalam diri orang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala. Orang lain mungkin harta tak ada dalam hidup dia, tak berapa kaya pun. Kita kata kalulah hak miskin, hak tak berapa kaya ni ada sifat kupi, orang kata bakhil, kedekut. Kita kata padang dengan dia lah, mungkin tak ada duit kot, tapi ada sifat tu tak boleh lah, walaupun miskin, walaupun tak boleh. Tiba-tiba orang yang diberi harta oleh Allah, rezeki yang sangat luas dalam hidup dia, Allah Ta'ala bagi. Yang mungkin harta dia ni banyak, kalau dia ni sedekah ke, dia ni bagi orang minta tolong, bagi keperluan apa semua, tak habis harta yang dia ada. Tiba-tiba bakhil muncul dalam diri orang ni. Maka di situ satu sikap yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dengan sombong. Sombong tak boleh bagi ada semua orang. Hadis Nabi sebut orang yang balik pada Allah mempunyai sifat sombong dalam diri, walaupun sedikit tak akan masuk syurga. Tak boleh bagi ada sifat sombong. Tiba-tiba sombong ni muncul di dalam diri orang yang miskin. Kalau kita kata orang tu dia pangkat besar, harta banyak, hidup dia ni kaya, tapi sombong dia. Dari sudut adat kita ni, kita kata padang dia tu sombong. Dia orang pangkat tinggi, dia orang kaya. Tapi kita dengar kata dia ni orang miskin ni, sombong. Tak boleh terima kita. Maka Allah lebih lagi lah. Dia begitu. Bukan kata orang kaya ada sifat sombong tu tak ada apa-apa, tak boleh, dosa juga. Tapi sombong ni berlaku pada orang miskin. Maka di situ dia jadi lebih, jadi terlampau. Maka timbullah benci Allah Ta'ala terhadap seseorang. Ini dia. Itu sebagai contoh lah. Maka bila timbul benci Allah, Allah akan sebut pada Jibril, aku benci orang ni wahai Jibril. Kamu juga kena benci pada orang ni. Lalu Jibril pula membencinya, dan Jibril mengisytiharkan kepada penduduk langit. Maka penduduk langit pun benci orang ni. Maka benci itu akan turun
diterjemahkan dalam hidup seseorang dengan berbagai-bagai bentuk lah, dengan perkara-perkara yang tak baik bagi diri dia. Tak ada ketenangan dalam hidup, sakinah telah dicabut, keberkatan telah dicabut. Ini dia. Jadi habislah tentang hadis yang kita baca ni. Sambungan hadis yang kita baca pada hadis yang lepas. Habis. Syuruk pun apa itu? Syuruk dah. Sikit lagi lah habis masa tu. Mungkin ada nak sembahyang syuruk. Sikit. Ke syuruk begitu. Begitu. Sikit pun tak ada habis hadis ni. Sikit. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awwaz billahi min syayatin al-ins wal jin. Qultu ya Rasulullah walil insi syayatin? Qala sallallahu alaihi wasallam na'am. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku dengan bersabda, hendaklah engkau memohon perlindungan Allah daripada angkara syaitan-syaitan manusia dan jin. Aku pun meminta penjelasan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, adakah manusia juga menjadi syaitan-syaitan? Maka baginda menjawab ya, dan benar. Makna manusia pun jadi syaitan juga. Masa jam pun bunyi dah. Sikitlah. Jadi hadis yang kita baca ni dia ambil daripada Abu Dzar, daripada Abu Dzar. Abu Dzar di sini Abu Dzar Al-Ghifari lah. Abu Dzar ni kalau kita baca dan mendalami kisah kehidupan dia ni, kita agak pelik sikit Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari dia disebut di kalangan Bani Ghifar. Bani Ghifar ni satu puak yang terkenal kerja dia ni merompok barang orang. Kerana penempatan Bani Ghifar ni dia sangat strategik. Dia duduk di tengah-tengah di antara Madinah, Mekah, nak pergi ke Syam, dia di tengah. Orang nak pergi berdagang daripada Mekah nak ke Syam, orang akan lalu ke kawasan dia. Nak pergi ke Madinah untuk berdagang, orang akan lalu ke kawasan dia. Dan mereka ni terkenal dengan khija mereka ni Qat'ut Tariq. Qat'ut Tariq ni perompok jalanan. Perompok jalanan. Abu Dzar salah seorang di kalangan mereka, di kalangan Bani Ghifar tu lah. Sebab tu Abu Dzar digelar sebagai Al-Ghifari. Dan disebut kepakaran Abu Dzar ni dalam merompok. Ini cerita sebelum Islam dia lah. Disebut kepakaran Abu Dzar ni dalam merompok ni, dia skill dia, batang tubuh dia seorang, dia boleh merompok satu kabilah. Oh, kalau kita 4-5 orang ada mari perompok, tak ada nak lawan dah. Dia bukan mencuri. Mencuri ni ambil barang orang tuan tak tahu. Ni merompok ni terang-terang depan muka. Tapi hebat kepakaran dalam merompok ni, satu kabilah dengan batang tubuh dia seorang dia boleh rompok. Abu Dzar seorang yang hero ke arah tak baik lah. Maknanya begitu. Itu sebelum keislaman. Dan bila dia peluk Islam ni Abu Dzar, dia dalam riwayat menyebut keislaman dia ni, dia ni orang yang zero dalam beragama. Dia orang yang tak pernah sembah berhala dan tak menganut agama apa-apa. Jadi dia zero lah kepada dia. Satu hari dia dengar seorang pemuda, bukan pemuda lah, seorang lelaki mengaku jadi Nabi di Mekah, mengaku jadi Rasul. Dia hantar abang dia supaya pergi tengok keadaan orang lelaki yang mengaku jadi Nabi itu macam mana keadaan dia, percakapan dia ni macam mana. Sehingga unas abang dia pergi tengok di Mekah keadaan, cari Nabi, tengok, bertanya kepada orang dekat-dekat dengan Nabi. Kerana waktu tu waktu masih dalam keadaan dakwah siri, maknanya dakwah dalam keadaan sembunyi. Islam tak kuat lagi lah. Dan bila abang dia tengok, bertanya kepada orang Muhammad ni, dia bercakap tak seperti mana orang, akhlak dia yang sangat baik, orang berdekatan, lapu keadaan Nabi SAW. Maka Unas balik bercerita pada Abu Dzar. Abu Dzar kata, maklumatmu ni tak banyak lagi. Sehingga dia sendiri daripada Ghifar itu dia pergi ke Mekah kerana nak tengok, nak berjumpa dengan Nabi. Dan nak berjumpa dengan Nabi waktu tu susah, kerana Nabi dalam keadaan bersembunyi lagi. Sehinggalah Abu Dzar ni dia tanya orang ni, dia tanya orang ni macam mana nak berjumpa dengan Muhammad, kena tanya orang ni, kena tanya. Sehingga dia berjumpa Sayyidina Ali.
Maka Sayyidina Ali bawa dia tunjuk Nabi SAW. Dan bila dia tengok keadaan Nabi itu, Abu Zar kata, "Ya Muhammad, aslim, Islamkan." Tak bercakap banyak, dia tengok Nabi, aslim ni, Islamkan. Nabi Islamkan dia. Nabi Islamkan dia. Nabi kata, "Wahai Abu Zar, kamu balik duduk di tempat kamu dan sembunyikan tentang keislaman kamu sampai satu masa bila mana kamu tahu kami berada di Madinah, kamu kembalilah kepada aku," kata Nabi. Waktu tu boleh dah nak istihad nak apa, bila mu cerita kami sudah ramai dan kami berada di Madinah, mu dengar tahu aku duduk ada di Madinah, kamu mari jumpa aku, kata Nabi. Tapi buat masa ni balik dan sembunyikan tentang keislaman kamu. Lepas pada Nabi pesan pada dia, Abu Zar ni dia bangun, dia pergi ke Masjidil Haram tu, di hadapan Kaabah. Dia kata, "Ya ma'syara Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Nabi suruh balik sembunyikan Islam. Dia pergi di hadapan Kaabah. Kaabah dulu yang jadi trend tempat di kalangan orang Quraisy ni lepok. Kerana di situlah, di Kaabah itulah mempunyai patung-patung berhala yang special lah. Jadi kawasan Kaabah itu di kalangan mereka ni duduk lepok lah, pembesar-pembesar Quraisy. Dia pergi di hadapan Kaabah, dia istihad, "Wahai golongan Quraisy, sesungguhnya aku ni bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ni pesuruh." Orang tengah duk bincang, duk sembah pasal Muhammad, duk mengaku jadi Nabi. Macam mana nak lawan Muhammad, macam mana nak stop Muhammad ni, duk tiba-tiba dia istihad jadi Islam, pengikut Muhammad pula dah. Sehingga dalam riwayat kata, di kalangan Quraisy bila dia istihad Islam gitu, orang kata najis mana pula ni mari dulu buat cerita ni. Sehingga bangun di kalangan Quraisy ni tengok-tengok Abu Zar, mereka belasah Abu Zar. Dan belasahan itu dengan pukulan-pukulan yang boleh menyebabkan mati. Sehingga duk belasah-belasah dia ni. Abbas, pak saudara Nabi, ayah kepada Ibnu Abbas. Abbas ni Islam dia ni lewat. Dan umur dia panjang Abbas. Nabi wafat pun dia masih ada. Abu Bakar meretah dia masih ada. Sayyidina Umar meretah dia masih ada. Abbas ni umur panjang. Keislaman dia ni lewat. Abbas ni dia ketua pedagang Mekah. Jadi kena Abu Zar ni. Dia orang bisnes, selalu duk pergi lalu ke Bani Ghifar. Mungkin Abbas ni pernah kena rompok pada Abu Zar, dia kena. Sehingga orang duk pukul Abu Zar pada waktu tu. Abbas kata, celaka di kalangan Quraisy, mu nak bunuh salah seorang di kalangan Bani Ghifar. Mudah-mudah bahasa kita tutup periuk nasi, tak niaga lah kita kalau membunuh orang ni. Kerana mereka ni di kalangan geng-geng perampok. Mu tak kenal ke orang ni di kalangan Bani Ghifar, menyebabkan mereka stop habis, berhenti. Tak berani. Mereka pukul sebab tak kenal Abu Zar. Abu Zar bangun. Dia lebih kurang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun istihad juga. Sayyidina Umar tak apalah, dia nak istihad lagi dengan secara ganah dia tu tak apa. Kita tahu watak Sayyidina Umar tu. Abdullah bin Mas'ud dia orang kecil, Nabi pesan janganlah duk tunjuk tu. Mu kecil orang belasah pun habis. Tapi lawan juga. Abu Zar dia tak heran kerana dia hero. Dan dikatakan dia balik ke Bani Ghifar, dia mengislamkan separuh di kalangan Bani Ghifar. Dan separuh di kalangan Bani Ghifar lagi tangguh dulu tentang keislaman. Sehinggalah bila Nabi berhijrah ke Madinah, separuh di kalangan Bani Ghifar yang tangguh peluk Islam pada waktu itu, mereka ni pergi ke Madinah beramai-ramai dan masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Sebab tu ada doa Nabi kepada Bani Ghifar. Walaupun terkenal kerja mereka zaman jahiliyah dulu merompok barang orang, tapi Nabi doa kepada Bani Ghifar. Nabi kata, moga Bani Ghifar ini dikurniakan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka semuanya perlu Islam. Bani Ghifar, Abu Zar di kalangan mereka. 7 suku tak ada habis. Tak apalah, dulu berhenti setakat nak buat tuan-tuan mungkin ada nak baca Quran apa semua. Semua saya tarik tu mungkin ada nak tunggu sambil-sambil nak semayang apa macam ni. Nak cerita tak habis Abu Zar ni, dia panjang kisah dia. Dia ni bila peluk Islam, dia jadi orang yang kuat dalam beragama. Kerana hidup dia dipegang dengan hadis Nabi SAW. Dan disebut orang yang pegang hadis Nabi sehingga mati adalah Abu Zar Al-Ghifari. Ialah orang lain pegang hadis, tapi nak kata dia sungguh-sungguh beriman dengan Nabi ni.
Siapa tahap keadaan wakil yang tak nampak apa hak Nabi sebut, Abu Zar kata aku nampak keadaan. Kata tuan baca hari kematian dia ni zuhud dia ni sehingga dia tak boleh duduk di zaman Sayyidina Osman. Kerana berlaku perubahan terhadap umat Islam pada waktu tu, agak mewah dah hidup. Bukan mewah sebenarnya, berlaku perubahan lah daripada susah dulu, dah ekonomi kita pegang, kita memerintah empire. Jadi banyaklah perkara-perkara baik yang kita dapat, rezeki apa semua tu jadi luah lah. Tapi dia tak boleh terima hakikat tu kerana zuhud dia, Abu Zar. Dan Sayyidina Ali kata, tak pernah aku lihat orang yang kuat di dalam agama beramal lebih daripada Abu Zar Al-Ghifari, pada seorang perompak apa semua. Ni dia. Jadi panjang pula. Berhenti setakat tu dulu, nanti kita sambung balik. Takut kisah Abu Zar ni kita akan sambung balik. Kemudian kita akan perjelaskan tentang hadis yang kita baca ni. Jadi sekadar tu dululah. Sikit sebanyak kita dengar kisah-kisah sahabat, kehebatan mereka. Moga-moga boleh timbullah rasa kasih kita, sayang kita kepada generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kasih kepada mereka tu, orang kata hudu-hudu, harap-haraplah boleh syafaat daripada mereka di hari akhirat pula. Selain kita mengharapkan yang besar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudu-hudu boleh juga tupang para sahabat. Kerana kita pernah mendengar kisah dia, kehebatan mereka, kita jatuh cinta, kasih kepada mereka, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sekadar tu, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ma'ana Ujibikan min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta astaghfiruka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa amalana tamah wa ighfir lana dhunubana 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu